Selamat petang saya ucapkan kepada semua dan terutamanya sekali Dr. Wesley selaku pensyarah untuk subjek pengajian Malaysia 2, kod subjek MPU 2163. Dan sebelum saya memulakan bagian tugasan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Wilrain Abidin, ID pelajar 2020041, dan saya merupakan diploma batch 2023 batch 1. Dan seperti kita nampak di bagian kiri, itu merupakan gambar saya sendiri. Dan saya akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi tugasan yang Dr. Wesley berikan kepada kami ialah tugasan kajian sejarah makanan, yang dimana setiap individu perlu memilih satu makanan ataupun sajian dan perlu mengkaji makanan tersebut dan perlu membentangkan kajian tersebut. Jadi saya teruskan ke slide yang seterusnya. Jadi tajuk makanan yang saya telah pilih ialah sup jagung. Seperti kita dapat lihat gambar di situ merupakan hidangan sup jagung. Dan saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Sekarang ini saya akan membentangkan sejarah sup jagung. Jadi sup jagung merupakan satu hidangan sampingan yang sangat ringkas, dan juga sup jagung ini tidak memerlukan bahan-bahan yang rumit, yang mana bahan-bahan untuk membuat sup jagung ini adalah mudah didapatkan di pasar raya maupun kedai-kedai runcit yang lain. Dan sedikit sebanyak sejarah mengenai sup jagung ini. Sup jagung ini berasal dari Cina Selatan, yang dimana asal-usul sup jagung ini ialah Cina Selatan membuat sup ini dengan campuran sup krim jagung dengan campuran putih telur dan daging kepiting. Jadi berikut merupakan asalnya, bagaimana sup jagung ini diciptakan. Bukan versi asli daripada Cina Selatan. Dan selepas itu resepi sup jagung ini akhirnya telah divariasikan dan telah dinaik taraf oleh negara-negara lain, di mana kita nampak di pelbagai negara sup jagung ini telah menjadi satu masakan yang kita biasa lihat, dan resepinya juga telah banyak ditambah baik oleh beberapa negara, menjadikan sup jagung ini terkenal. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai bahan-bahan asal untuk membuat sup jagung ini. Berikut merupakan 7 bahan untuk membuat sup jagung. Jadi bahan yang pertama ialah jagung manis ala krim, yang dimana kita boleh mendapatkan jagung manis ini di dalam tin dan boleh dapatkan di pasar raya berdekatan. Bahan yang kedua ialah telur ayam. Bahan ketiga ayam kisar. Saya mencanangkan anda mengambil ayam kisar dan bukan daging kisar, kerana ayam kisar dapat membuatkan rasa sup jagung tersebut lebih berkualiti. Jadi bahan yang kelima ialah bahan yang keempat ialah kiup pati ayam, yang dimana boleh didapatkan di pasar yang berdekatan. Dan saya juga mencanangkan untuk kiup pati ayam ini anda boleh memilih jenama Maggi ataupun Knorr, kerana dua jenama tersebut mempunyai kualiti yang lebih bagus untuk sebagai
penambah perisa untuk sup jagung ini. Dan bahan yang kelima ialah Maggi cukup rasa, di mana juga boleh didapatkan di pasar berdekatan, cukup mudah. Bahan yang keenam air putih ataupun air masak. Bahan yang ketujuh ialah tepung jagung, di mana sebenarnya Anda boleh menggunakan tepung yang lain seperti tepung beras, tetapi saya menyarankan Anda untuk lebih bagus untuk menggunakan tepung jagung untuk memekatkan sup jagung, dan ia juga boleh menjadikan sup jagung Anda lebih sedap. Saya serahkan kepada slide yang seterusnya. Jadi cara penyediaan sup jagung ini tidak begitu rumit, sangat mudah. Jadi untuk langkah yang pertama, tuangkan air ke dalam periuk dan hidupkan gas untuk mendidihkan air, dan biarkan air tersebut mendidih dahulu. Dan seterusnya, setelah air mendidih, masukkan jagung manis dalam tin tadi ke dalam air mendidih, dan masukkan ayam kisar, dan masukkan 1 cube pati ayam, dan gaul hingga sebati. Dan langkah yang ketiga, tambahkan telur. Telur ini mengikut kesesuaian beberapa bilangan individu yang hendak dihidangkan, dan telur ini masukkan sedikit demi sedikit ke dalam sup sambil tangan telur terus mengacau sup, dan pastikan telur tersebut hancur dan tidak berketul-ketul untuk mengelakkan tekstur sup tersebut menjadi tidak cantik. Jadi langkah ini memerlukan langkah yang berhati-hati untuk menjadikan kualiti sup tersebut bagus. Jadi langkah yang keempat ialah memasukkan perincang Maggi cukup rasa tadi. Dan untuk Maggi cukup rasa ini bilangan yang hendak dimasukkan adalah mengikut cita rasa, sesuaikan dengan cita rasa. Dan langkah yang terakhir ialah masukkan bancuan tepung jagung dan gaul rata untuk menambahkan kepekatan sup. Jadi tujuan menambah tepung jagung ini adalah untuk menambah kepekatan sup, dan ini juga bergantung kepada cita rasa. Jika individu hendak lebih suka dengan tekstur sup yang lebih pekat, boleh menambahkan lebih tepung jagung itu. Jadi saya akan meneruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi untuk sup jagung ini, sup jagung ini selalunya menjadi menu yang sudah menjadi kebiasaan di restoran-restoran, terutamanya kita dapat lihat di restoran Cina. Jika kita pergi ke restoran Cina, selalunya mereka akan menghidangkan sup jagung ini sebagai di dalam menu, dan itu sudah menjadi perkara yang biasa yang kita dapat lihat di setiap restoran Cina. Selain itu juga sup jagung ini boleh dihidangkan sebagai hidangan sampingan di rumah, maupun lauk tambahan semasa jamuan biasa di rumah pada bila-bila masa saja. Jadi sup jagung ini tidak terikat kepada mana-mana perayaan ataupun majelis. Dan sup jagung ini boleh dibuat bila-bila saja, boleh dijadikan lauk tambahan untuk ditambahkan ke dalam nasi, dan juga boleh dihidangkan, boleh dimakan begitu saja, tidak perlu tambahan nasi atau mana-mana lauk. Jadi sup jagung ini boleh divariasikan di dalam hidangan dalam pelbagai jenis
perkara. Jadi saya teruskan. uh, jadi itu saja daripada saya, dan sekian, terima kasih.